Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang tengok video ini pagi. Selamat petang bagi yang tengok video ini petang. Dan selamat malam bagi yang tengok video ini malam. Baik, biasanya orang akan bercerita pasal saham-saham yang menguntungkan je. Saham-saham yang bagus, saham-saham yang hebat. Tapi pernah tak kita terfikir, ada segelompok atau ada satu sekumpulan saham yang sebenarnya kita tak digalakkan untuk beli ataupun kita nak beli, kita kena sangat berhati-hati. Baik, tonton video ni sampai habis dan kita akan tahu saham apa tersebut. Okey, baik. Bila kita bercerita pasal saham, biasanya kita akan cerita pasal untung. Biasa kan? Tetapi tahukah sebenarnya dalam saham ni ada sekumpulan saham yang sebenarnya kita tak galakkan untuk tuan-tuan beli sebab syarikat-syarikat yang pemilik saham tersebut sedang mengalami masalah. Okey, apakah syarikat tersebut? Biasanya kriteria syarikat-syarikat ni kita akan kelaskan sebagai PN17 dan GN3. Biasa dengar kan? PN17 dan GN3 kan? Okey, PN17 ni adalah syarikat-syarikat dalam main market lah. Okey, pasaran utama. GN3 adalah bagi saham-saham syarikat yang dalam Ace Market. Okey. Jadi biasanya gelaran ni digunakan untuk syarikat-syarikat yang bermasalah. Contoh masalah yang berlaku dalam syarikat-syarikat ni. Biasa ni yang kebiasaan terjadilah. Contohnya equity terkumpul dalam syarikat ni kurang daripada 25%. Ataupun anak-anak syarikat dia ni, syarikat utama atau anak-anak syarikat dah mula gulung tikar melebihi daripada 50%. Dia punya nilai aset. Dan dekat situ juga dia mempunyai ada masalah-masalah, contohnya macam masalah exchange rate ataupun masalah ekonomi pun boleh mempengaruhi syarikat-syarikat untuk jatuh pada kriteria PN17. Secara mudah, bahasa mudahnya yang saya boleh bagi tahu pada hari ini, saham-saham PN17 ni biasanya dia ada masalah dalam keuntungan syarikat lah. Okey, ataupun dia ada masalah pada pengurusan syarikat. Okey, dua benda ni biasa terjadilah. So dia akan letakkan, bursa akan letakkan saham-saham ni sama ada dalam PN17 ataupun bagi Ace Market dia akan letak dalam GN13. Okey, so ramai tanya saya boleh tak saya nak beli saham ni? Okey, sebenarnya boleh lagi nak beli saham bursa PN17 ni. Sebab apa? Sebab saham ni belum delisted lagi tau. Dia macam first step lah nak delisted. Okey, lepas dia dah PN17, dia akan ambil masa 1 tahun. Okey, untuk syarikat-syarikat yang dah dikriteriakan sebagai PN17, dia akan diberi masa selama 1 tahun untuk justify apa rancangan dia untuk memastikan syarikat dia kekal berdaya saing. Okey, itu bahasa mudah dia lah. Ialah dia kena buat laporan, dia kena hantar kat bursa. Dekat bursa nanti bursa akan sahkan endorse. Kalau approve, maksudnya dia akan keluar daripada kategori PN17. Tapi kalau tak approve, dia akan delistedkan. So boleh nak beli saham PN17, tak ada masalah. Tetapi resiko dia sangat tinggi. Resiko dia lebih tinggi berbanding saham-saham yang lain lah. Okey, biasanya macam mana kita nak tengok saham-saham PN17? Okey, hari ni saya akan tunjuk macam mana kita nak tengok saham-saham PN17 dan apa tanda-tanda awal yang kita boleh lihat daripada PN17 punya syarikat. Okay, di depan saya ni adalah platform trading platform CGS-CIMB. Okey, dalam platform ni kita boleh pilih dekat bawah sini kita boleh pilih PN17 dan GN3. Okey, dekat sini kita boleh tengok syarikat-syarikat yang sedang ataupun yang telah diletakkan sebagai PN17. Okey, so jadi kalau boleh kita kena elakkan syarikat-syarikat ni lah. Dan diorang pun biasanya diorang akan ada warna merah macam ni. Nama diorang berada warna merah macam ni. So kita tengoklah syarikat-syarikat apa yang sekarang ni telah dikriteriakan sebagai PN17. Okey,
So salah satu syarikat yang famous ni macam Skomi ni lah. Macam ini syarikat terkenal ni, dah lama ni Skomi ni. Dah kira kata boleh tahan lah dalam bursa, dah orang lama jugalah. Dan yang paling famous sekarang macam Brahim, Barokah, AirAsia pun dalam PN17. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila nak tengok saham-saham dalam PN17 ni, tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan dan puan-puan cukup jelas apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak daripada syarikat ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada tahu, percaya dengan syarikat ni, boleh keluar, boleh beli, tak ada masalah. Tetapi kalau boleh saya cadangkanlah, elakkanlah syarikat-syarikat ni untuk sementara waktu sehingga mereka dah bagi laporan yang baik dan bursa dah sahkan, barulah kita boleh consider untuk resiko dia. Okey, kita dah tahu mana kita nak tengok syarikat PN17 dengan GN3. Okey, sekarang kita nak tengok tanda-tanda awal. Tanda-tanda awal untuk kita pastikan yang kita tak terdedah dengan syarikat-syarikat yang macam ni. First of all, kita boleh tekan dekat mana-mana syarikat ni. Kita tengok dulu. Okey, kita tengok, ambil contoh lah, kita ambil Capital A. Ini AirAsia. Dulu nama AirAsia, sekarang dah Capital A. Kita pergi kepada fundamental dia. Ini fundamental. Okey, biasanya dekat sini kita dah boleh tahu dia punya satu tips lah. Satu tips yang mudah, kita boleh tahu kekuatan syarikat tu lah. Okey, bila kita pergi dekat sini, kita pergi dekat fundamental, kita tekan dekat fundamental sini, kita tekan dekat sini sebab kita nak tengok kriteria-kriteria. Apa kriteria-kriteria syarikat ni? Kita tekan dekat fundamental ni, macam ni dia akan keluar AirAsia. Capital A tadi, AirAsia dia samalah. Dulu nama dia AirAsia, sekarang dah Capital A. So sekarang ni kita tekan dekat bahagian, kita nak tengok dia punya report, financial report. Okey. So dekat sini kita tengok, biasanya lah kita tengok net income dia lah. Kita tengok net income sebab net income ni yang menentukan daya saing sebuah syarikat tu. So jadi kita tengok net income dia. Perasan tak, AirAsia dah 2 tahun dia punya net income berada dalam keadaan negatif. Okey. So ini adalah salah satu petanda besar mengatakan bahawa syarikat ni dah kurang daya saing. Dan negatif ni, dia bukan negatif yang sikit tau. Dia kerugian dalam berbilion ringgit. So jadi kita tak boleh salahkan AirAsia jugalah. Kita faham situasi COVID apa semua kan. Tetapi yalah, ini adalah untuk sementara waktu dia diklasifikasikan sebagai PN17. Okey, jadi kita pergi pula, kita tengok lagi syarikat yang lain. Macam Skomi kita tengok Skomi pula. Mana Skomi tadi? Okey, Skomi. Okey, kita pergi kat Skomi. Kita tekan dekat fundamental dia. Okey, so sekarang ni kita pergi dekat fundamental. So dekat situ kita tengok net income dia. Kita tengok Skomi mempunyai masalah net income bukan hanya setahun 2 tahun macam AirAsia tadi setahun 2 tahun Ini kita tengok dah berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tahun dah dia ada mempunyai masalah daripada masalah net income dia. So jadi dekat situ kita tahu dia memang sangat bermasalah. So dia dikategorikan sebagai PN17. So biasanya kita tengok pada net income dah cukup mudah dan cukup senang untuk kita faham apa peranan syarikat tersebut dan apa situasi semasa syarikat tersebut. Baik, itu saja. Diharap video ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam lebih memahami macam mana nak elakkan syarikat-syarikat yang mempunyai masalah PN17. Saya tak cakap syarikat PN17 bermasalah tak boleh beli langsung, tak boleh untungkan. Tidak. Mungkin kita boleh kurangkan risiko kita dengan memastikan kita tidak terdedah dengan risiko yang tidak perlu. Okey. So sekian saja daripada saya. Saya harap video ni dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami apa itu PN17 dan memastikan tuan-tuan dan puan-puan menjadi pelabur yang bijak. Sekian, terima kasih. Thank you.